Jadi sebelum terlaksananya nanti penyasaran semula subsidi, hasrat kita adalah untuk menggunakan sistem My Subsidi Diesel bersama dengan sistem Fleet Card syarikat-syarikat minyak untuk pelaksanaan penyasaran semula subsidi, iaitu pemberian subsidi kepada sektor pengangkutan darat, barangan dan begitu juga awam. Jadi kita rintis bermula daripada 1 Februari ini melalui 6 syarikat pengangkutan barangan yang mempunyai fleet yang banyak, syarikat-syarikat besar yang juga melibatkan sebanyak 3,792 stesen minyak, syarikat-syarikat minyak tertentu, termasuklah Petronas. Jadi it's 5. Okay. Dalam rintis yang bermula 1 Februari hingga 31 Mac ini, ia akan melibatkan 6 syarikat pengangkutan sektor darat barangan dan 5 syarikat minyak dan 3,792 stesen minyak. Jadi itu yang kita laksanakan untuk kita melihat keberkesanan dan sekiranya terdapat isu-isu berbangkit dalam penggunaan sistem My Subsidi Diesel dan juga Fleet Card syarikat minyak ini. Dapatan daripada projek rintis ini amat penting untuk kita memastikan kita mempunyai mekanisme yang ampuh. Pertama, untuk memastikan kita melihat keberkesanan sistem itu dan juga kita mendapatkan feedback daripada syarikat minyak, stesen minyak dan juga sektor industri daripada sektor pengangkutan darat barangan tersebut, supaya masing-masing melihat sekiranya ada perkara-perkara yang perlu ditangkap baik supaya apabila dilaksanakan secara menyeluruh kelak ia boleh berjalan dengan lancar. Jadi itu yang kita usahakan di peringkat KPDN supaya kita dapat mewujudkan satu sistem yang berkesan, yang ampuh, yang juga mengambil kira pandangan daripada semua stakeholders yang terlibat. Dan matlamat kita penggunaan sistem My Subsidi Diesel dan juga sistem Fleet Card oleh Oilco tersebut, ini merupakan usaha kita untuk beralih daripada penggunaan sistem analog skid tank kepada secara menyeluruh penggunaan Fleet Card ini melalui sistem My Subsidi Diesel. Sebab kita yakin dengan penggunaan sistem My Subsidi Diesel dan disokong oleh sistem Fleet Card Oilco ini, kita akan dapat antaranya memastikan isu-isu ketirisan yang berbangkit. Kita tahu antara concern yang amat berhormat Perdana Menteri kita adalah ketirisan berkaitan dengan subsidi diesel. Jadi sistem ini kita dapat mewujudkan mekanisme kawalan, pemantauan yang juga akan mempermudahkan penguatkuasaan kita. Dan yang paling penting, dengan wujudnya sistem ini berjalan dengan baik, matlamat kerajaan untuk kita sasarkan subsidi supaya kita dapat membantu rakyat akhirnya. Kerana kita tidak mahu penyasaran semula subsidi ini dia perlu untuk mencapai matlamat dia sampai kepada golongan sasar dan memastikan ia tidak akan berbalik memberi kesan kepada rakyat kalau dalam sektor pengangkutan ini kos akan meningkat. Itu sebab kerajaan memilih untuk membantu beri subsidi sektor pengangkutan darat supaya kita berharap bila disasarkan nanti bukan hanya satu itu sampai kepada sasaran, tetapi rakyat tidak terkesan dengan kesan kenaikan barang-barang kos harga tersebut. Jadi ini yang kita harapkan melalui pelaksanaan ini supaya kita dapat bersedia daripada awal. So, lepas 2 bulan iaitu April akan bermula program subsidi sasar tu. Okey, soalan yang mantap. Setakat ini bila exact date tarikh untuk pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel itu belum diputuskan. Sasarannya adalah pada suku kedua 2024
dan kita mengharapkan kita komplitkan tarikh program MPS ini hingga 31 Mac. Dengan adanya dapatan tersebut dan kita boleh berbincang dengan Kementerian Kewangan dan memaklumkan kabinet tentang dapatan itu. Tetapi sebenarnya kita tidak menunggu sehingga 31 Mac. Sebaik saja program ini bermula, sekiranya ada perkara perlu ditambah baik, kita akan ambil tindakan serta-merta untuk memperbaiki. Yang penting apa yang saya sebut bahawa di peringkat KPDN by 1 April kita sasarkan kita bersedia di peringkat sektor yang di bawah tanggungjawab KPDN, sektor pengangkutan darat tersebut. Jadi isu-isu lain subsidi diesel nelayan contohnya dihandle oleh Kementerian Pertanian. Jadi di peringkat KPDN ini kita pastikan persiapan berjalan dengan baik. So, dalam tempoh 20 ini ada kemungkinan ke permohonan akan dibuka untuk syarikat lain? Ya, sebenarnya kita sasaran kita di peringkat awal kalau kita lihat dalam tempoh 2 minggu atau sebulan ini sistem ini berjalan dengan baik, kita berhasrat untuk mencadangkan kepada Kementerian Kewangan untuk kita benarkan sistem ini dibuka juga kepada syarikat-syarikat yang lain. Jadi supaya persiapan itu lebih meluas. Sebab sistem SKDS ni sudah sedia ada. SKDS sudah sedia ada dan digunakan oleh sektor pengangkutan darat awam. Ini kita perluaskan, kemas kini di sana sini dan perluaskan untuk sektor pengangkutan darat barangan. Jadi bukanlah sistem baru. SKDS 2.0 sedia ada yang kita tambah baik dan perluaskan. Jadi kita yakin insya-Allah kita bersedia untuk melaksanakan perkara tersebut dan kita akan bincang dengan Kewangan dan kemudiannya akan Kementerian Kewangan akan bawa untuk pertimbangan kabinet bila tarikh sebenarnya untuk kita sasarkan subsidi diesel ini. Datuk, tadi Datuk cakap Sabah Sarawak dan Labuan tidak dapat patent. So bila? Ya, yang dijangka? Satu, sebab kita tahu penggunaan diesel adalah amat tinggi di Sabah Sarawak khususnya. Amat tinggi penggunaan diesel sebab ia diguna pakai di Sabah Sarawak ini bukan hanya oleh syarikat-syarikat pengangkutan tetapi juga oleh awam. Jadi sekiranya kita melaksanakan terus sekaligus di Sabah Sarawak tanpa kita melihat dulu bagaimana pelaksanaan di Semenanjung, saya fikir bukan pendekatan yang tepat. Kita khawatir banyak isu-isu yang berbangkit. Jadi setakat ini yang telah kita bincangkan yang juga bersandarkan kepada maklum balas daripada Kerajaan Sabah dan Sarawak, kita telah bawa kepada kerajaan dan kerajaan bersetuju supaya fokus pelaksanaan subsidi diesel ini untuk Semenanjung Malaysia. Itu dahulu dan pada masa yang sama kita tidak kita di KPDN juga melihat bahawa walaupun tidak ada keputusan berkaitan Sabah Sarawak, namun pada masa yang sama saya akan turun ke Sarawak pada 9 hari bulan ini untuk berjumpa agensi penguatkuasa dan juga kerajaan Sarawak dan kemudiannya Sabah untuk kita bincangkan apa kaedah untuk kita memperkukuhkan mekanisme kawalan dan penguatkuasaan sedia ada. Sebab kita tidak mahu bahawa kita biarkan begitu sahaja tanpa sebarang penambahbaikan. Walaupun tidak dilaksanakan Sabah Sarawak, tetapi hasrat kita adalah untuk kita perkukuhkan supaya aspek ketirisan yang berlaku termasuk penyeludupan ke seberang itu dapat kita tangani di Sabah Sarawak. Kita tahu risiko di Sabah Sarawak juga besar kerana negeri yang bersepadan darat dan juga perairan yang memang ada berlaku, memang ada penguasaan dan memang ada yang telah dibawa ke mahkamah aspek-aspek penyeludupan diesel ini. Jadi kita mau tingkatkan, duduk bersama dengan semua agensi terlibat berdasarkan feedback mereka, PDRM contohnya, Polis Marine contohnya, Custom dan sebagainya, bagaimana kita dapat tingkatkan
aspek pengawasan ini, dan itu juga perkara yang kita akan maklumkan dan persembahkan kepada Kementerian Kewangan dan juga Jemaah Menteri apa bentuk penambahbaikan yang telah kita laksanakan.